برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kitab kita yang pertama insya-Allah kitab Ta'limul Muta'allim, muka surat yang ke-7, muka 7. Kata musannif rahimahullah ta'ala, sebelum ni kata musannif mengingatkan kita, wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan, wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan menuntut ilmu, khususnya ilmu yang bersangkut paut dengan perkara-perkara yang wajib kita kerjakan. Contohnya ilmu akidah. Kenapa wajib belajar ilmu akidah? Kerana setiap hamba-hamba Allah wajib mesti memiliki akidah yang betul di dalam hati terhadap Allah. Setiap laki-laki, perempuan yang muslim wajib memiliki akidah yang sebenar, wajib memiliki akidah yang betul. Jadi bagaimana untuk kita menghasilkan akidah yang sebenar? Bagaimana kita nak mengetahui tentang perkara yang bersangkut paut dengan akidah yang sebenar? Iaitu dengan menuntut ataupun belajar mengaji ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid, wajib mengaji ilmu tauhid, ilmu akidah, dipanggil juga dengan ilmu usuluddin. Jadi cuba kita tengok, kita tengok diri kita lah. Kita tengok, kita muhasabah diri kita. Adakah kita pernah mengaji ilmu tauhid? Kalau mengaji, selama mana kita mengaji ilmu tauhid? Faham ke tak faham? Adakah kita dah boleh membezakan akidah yang betul dengan akidah yang salah? Begitulah juga, demikianlah juga tuntutan belajar ilmu tauhid ni wajib ke atas isteri kita. Wajib isteri kita mengaji ilmu tauhid juga, kerana dia hamba Allah sama macam kita. Kerana mereka juga dituntut oleh Allah memiliki akidah yang betul. Kerana dia juga wajib memelihara imannya daripada tergelincir kepada kekufuran. Jadi soalannya sekarang, adakah kita yang bergelar suami telah mengajarkan ilmu akidah kepada isteri kita? Kerana itu tuntutan Allah atas kita suami. Tuntutan Allah atas kita suami, wajib kita mengajar isteri kita ilmu akidah, wajib kita mengajar mereka ilmu tauhid, agar mereka memiliki tauhid yang sebenar-benar, agar mereka dapat menjaga akidah mereka daripada tertipu, terpedaya ataupun terhasut dengan fahaman-fahaman yang boleh mensyirikkan, yang boleh memurtadkan. Jadi kita mengaji ni, mari kita sama-sama muhasabah diri kita. Mari sama-sama kita muhasabah diri kita. Kita tengok apa lagi kewajipan yang Allah pikulkan atas diri kita yang kita belum buat lagi. Apa lagi? Rumah kita dah bagi, pakaian kita dah bagi,
kenderaan kita dah bagi, makan minum kita dah bagi, duit belanja dah bagi, ilmu akidah dah bagi ke belum? Tepuk dada, tanya iman. Tepuk dada, tanyalah diri sendiri. Aku sebagai suami dah mengajar belum isteri aku ilmu akidah? Kalau belum, maknanya dah ada suatu perbuatan haram yang kita dah buat. Benda wajib bila ditinggalkan hukumnya haram. Itu dah satu maksiat kita dah. Mana itu tanggungjawab yang Allah pikulkan ke atas suami, ke atas isteri yang kita belum tunaikan lagi. Dah berapa lama kita mendirikan rumah tangga? Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 40 tahun. Dah jalan kan? Dah jalan ke belum? Dah mengajar belum? Maknanya seandainya belum, selama 20 tahun yang kebelakangan ni kita tanggung satu dosa tadi, iaitu meninggalkan mengajar mereka ilmu tauhid. Itu kalau 15 tahun. Kalau kita kata nak taubat, contoh kita bertaubat daripada perbuatan tu, kesalahan tu. Apa syarat-syarat taubat? Kita tak boleh semata-mata nak minta ampun dengan Allah. Ya Allah, aku minta ampun, aku menyesal kerana tak mengajar isteri aku ilmu tauhid. Tak cukup dengan tu, kena ngajar. Kan kalau kita bertaubat daripada dosa tidak solat, selepas taubat kena solat. Dia tak boleh semata-mata minta ampun, ya Allah aku minta ampun dosa tak sembahyang. Lepas taubat teruskan juga tak sembahyang, itu tak sah taubat. Tak sah taubat. Dia kena mendirikan solat. Kalau kita taubat daripada dosa tidak mendidik isteri kita dengan ilmu tauhid, kalau kita taubat, makna mulai hari ini kita dah nak kena mula ngajar mereka dah ilmu tauhid. Tak boleh semata-mata, ya Allah aku menyesal kerana selama berpuluh-puluh tahun ni aku tak pedulikan tentang akidah isteri aku. Seandainya berlaku kesyirikan di dalam hati isteri kita, kita bertanggungjawab. Ni kita up. Kita dalam konten kita cerita pasal isteri, kita tak ada kita baca muhimmah. Ramai orang lelaki masuk papu. Orang bini ni tak nak taat pada suami, tak nak taat. Ya betul. Kita jangan lupa, kadang-kadang mereka menjadi isteri yang tidak taat kepada kita asbab kita yang tak pernah mengajar mereka ilmu akhlak. Kita tak pernah mengajar dia supaya dia kenal Tuhan, supaya dia takut dengan Tuhan. Jadi tidak mustahillah isteri kita menjadi isteri yang derhaka sebab kita. Amalah. Kenapa kena kenal Tuhan? Supaya takut dengan Allah, supaya menjadi hamba yang takut, yang gerun dengan Allah. Kalau isteri yang mengenal Allah, yang takut dengan Allah, dia akan taat kepada suami. Dia taat kepada suami kerana ketaatannya kepada Allah. Kerana Allah perintahkan diri mereka supaya mentaati suami. Tapi masalahnya sekarang mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak takut dan tidak gerun kepada Allah kerana kita yang tidak mengajar mereka. Nanti di hari kiamat kita akan diungkit sehabis-habisnya oleh isteri kita. Kita akan diungkit sehabis-habisnya oleh isteri kita besok. Ini benda akan berlaku dan pasti Maka kalau kita tak nak nanti di hari kiamat ada ruang untuk isteri mengungkit kita, jalankan tanggungjawab dengan sebenar-benar. Jadi dalam kitab Muhimmah, dia memang daripada awal dia akan cerita hukum hakam tentang isteri dulu. Nanti belah belakang dia cerita tentang tanggungjawab suami pula. Sekarang dia cerita tentang isteri dulu. Apa punca-punca, apa sebab-sebab yang menjadikan isteri derhaka. Ada cerita awal kita. Nanti dia akan cerita tentang suami pula. Suami yang dayus, suami yang zalim, suami yang itu nanti bahagian kita pula kena ketawa kan Pak. Waktu tu besok komen orang perempuan ni pun orang lelaki tak ada.
Subhanallah. Itulah sebab kita kena ngaji. Wajib ngaji kan, akidah ni. Okey, Ustaz, kalau saya tak pandai nak ajar isteri saya macam mana? Wajib mencarikan guru yang mengajarkan mereka ilmu tauhid. Okey, dah cari ke belum? Belum. Tak lepas lagi. Kalau tak ada guru, bawa mereka mengaji. Bawa mereka ke tempat ilmu, mengaji sama-sama. Tak boleh Ustaz, payah ada anak dia, suruh ngaji secara online. Boleh tak ngaji secara online? Boleh. Dah suruh belum? Tak suruh juga. Dosa. Bukan senang jadi suami kita rasa kita dah bagi makan, pakai, kenderaan, duit, beres dah, kita dah jalankan tanggungjawab dah. Belum lagi. Itu nafkah yang bangsa dunia je yang kita bagi. Nafkah yang bangsa akhirat kita tak bagi. Besoklah tanya kita. Ramai suami yang takut tak cari duit sebab tak dapat nak bagi nafkah. Tapi takut tak ada rumah. Nanti isteri tanya kenapa tak ada tempat tinggal. Takut kita. Lalu kita usaha bermati-matian carikan tempat tinggal. Adakah kita tidak takut nanti Allah akan persoal kita kenapa tidak mengajar isteri kita tentang akidah? Lagi berat nak jawab. Itu tadi saya kata, andai kata berlaku kemusyrikan di dalam hati isteri kita, dia membuat benda yang memurtadkan diri dia, membuat benda-benda yang mengkafirkan diri dia, kita bertanggungjawab. Suami bertanggungjawab. Kerana suami yang tidak mendidik dia, suami yang tidak menerangkan kepada dia, suami yang tak mengajarkan kepada dia apakah benda-benda yang boleh menjadikan seseorang itu jadi murtad, jadi syirik, jadi kafir. Mari kita renung, pakat-pakat renung gitu. Mudah-mudahan ada keinsafan, mudah-mudahan ada tindakan, mudah-mudahan ada azam dalam hati kita nak membawa anak bini kita dekat dengan ilmu. Jangan kita ingat dia duduk kat rumah, kita nak suruh dia taat dengan kita. Tapi ada hak-hak dia yang kita belum bagi lagi, iaitu ilmu. Nanti dia ungkit, dari kiamat besok dia ungkit, awak suruh apa saya buat, semua saya dah buat, tapi apa yang awak wajib bagi pada saya, awak tak bagi. Jadi ramai suami yang banyak ibadat, akhirnya dihumban oleh Allah dalam neraka kerana apa? Diungkit oleh isteri dan anak-anaknya. Sembahyang, suaminya sembahyang, mengaji ke surau, solat berjamaah, bagus. Tapi akhirnya kebajikan suami tadi semuanya dipindahkan kepada isteri dan anak-anak dia, dan suami tadi dihumbankan oleh Allah di dalam api neraka. Kenapa? Isteri tadi menuntut hak mereka. Amalan aku Allah tak terima disebabkan oleh laki-laki ni, ya Allah. Akidah aku sesat, akidah aku salah disebabkan laki-laki ni, ya Allah. Sebab di dunia dulu dia tak pernah mengajar aku tentang akidah. Aku tak tahu tentang akidah. Sonoan. Sonoan. Baru kita tahu. Tapi biar kita tahu sekarang. Jangan kita tak tahu. Takut-takut selepas mati baru tahu. Ini lagi berat. Oh iya ke? Dalam kubur baru, oh iya ke? Kena mengajar ke? Dah terlambat. Waktu mujur. Jadi bertindak. Sama ada kita mengajar dia, kita mengaji pandai-pandai, balik rumah ajar dia, tu satu. Ataupun cari guru mengajar dia, dua. Ataupun bawa dia tempat mengaji, tiga. Ataupun perintahkan dia mengaji secara online, empat. Pilihlah salah satu. Pilihlah salah satu. Pilih salah satu. Itu cerita tentang tauhid. Fiqh, wajib ajar dia fiqh, syariat, supaya dia tahu cara mendirikan ibadat. Isteri kita wajib tak solat? Wajib solat. Wajib tak solat dengan betul? Wajib solat dengan betul. Macam mana nak solat dengan betul?
mesti tahu syarat rukun sah batal. Macam mana nak tahu syarat rukun sah batal? Mesti mengaji fiqh. Adakah kita dah mengajar fiqh isteri kita? Kita dah ajar belum dia cara bersuci, ambil wudu, mandi wajib, bab haid, bab nifas, bab istihadah. Sebab benda tu hubung kait dengan sembahyang. Kita dah mengajar mereka belum? Besok dia petikai kita besok. Ya Allah, solat aku tak terima, Allah tak terima. Laki-laki ni tak pernah ajar aku bab haid. Dalam haid pun aku sembahyang, ya Allah. Dalam istihad, dalam nifas pun aku sembahyang, ya Allah. Waktu kering darah pun aku tak solat, ya Allah. Dan tak tahu hukum tentang haid nifas. Sebab tu kita, walaupun kita laki-laki, wajib mengaji bab haid, bab nifas, bab istihadah. Kita wajib mengaji. Sebab kita dipertanggungjawabkan oleh Allah mengajar isteri kita bab haid. Kerana bab haid ni sangkut paut dengan sembahyang. Orang perempuan banyak sekarang ni kata-kata tak tahu bab haid. Yang dah umur 40, 50 pun tak tahu. Yang dah menopause pun sebenarnya tak tahu dah bab haid. Salah kita suami tak mengajar. Besok ni pertikai tu. Selama ni saya sembahyang tak sah. Saya sembahyang dalam keadaan haid sebab saya tak tahu. Awak tak pernah ajar saya. Wah, kita nak jawab, kita dah lah sembahyang tak banyak, kita dah lah ilmu tak banyak, amal tak banyak. Saman bab tauhid tadi lain. Ini saman bab fiqh lain pula. Dia bukan kira langsam Dia tak kira langsam, ada diskaun. Tak ada. Dia ungkit satu-satu. Oh, jangan buat main-main. Kat dunia ni makan bersuap, tidur sebantal, pergi shopping, pergi jalan sama siap nanti hari kiamat. Jadi jangan sedap sangat jangan sedap sangat. Jangan rasa suami dah jadi suami berjaya dah. Bila bagi rumah, kereta, tempat tinggal, duit, belanja. Jangan sengih-sengih dah aku suami yang bertanggungjawab. Belum lagi menunaikan tanggungjawab kalau kita tak mengajar mereka ilmu-ilmu fardu ain. Kita tahu tak bab haid? Kita tak tahu bab haid. Sekurang-kurang haid berapa hari? Entahlah. Ghalibnya tak tahu lah. Sebanyak-banyak haid entahlah, tak pastilah. Macam mana? Jadi orang perempuan dia kena tahu. Kita kena ajar dia. Ngaji lah, nak cerita ngaji. Belum terlambat. Dah tahu ni jangan buat tak tahu lah. Allah tahu yang Allah dah bagi tahu kita. Besok kita nak mengelak, ya Allah saya tak pernah tahu pun. Yang bohong, malaikat catat dah. Malam ni kau dah dengar dah. Malam ni kita dah dengar dah. Tak ada lagi dah. Jangan nak buat tak dengar, buat tertidur. Wah, kita nak jawab jadi isteri kena bagi kerjasama lah. Kalau isteri suami suruh ngaji, pergi ngaji. Kalau suami suruh dia pergi ngaji, dia tak mau, dia isteri derhaka. Dia isteri derhaka. Suami kata saya tak pandai nak ngajar awak. Dan sekarang ni saya tak dapat nak cari lagi tenaga pengajar ustazah yang nak mengajar awak tentang fiqh ni, ataupun tasawuf ni, ataupun tauhid ni. Jadi saya suruh awak, perintahkan awak mulai hari ni awak kena pergi mengaji di sekian surau contoh. Di situ ada kelas manual, awak pergi mengaji. Saya izinkan awak pergi. Sebab saya tak pandai nak ajar. Ataupun mari kita pergi sama dia tak nak. Isteri derhaka. Dia derhaka pada suami. Dan dia derhaka kepada Allah. Dia derhaka pada Allah. Jadi jangan kita mudah-mudah nak salahkan bini kita. Dia jadi macam tu sebab kita. Lepas ni makan apa? Sarapan? Sarapan murid? Roti john? Tak berasa roti john mana ni?
Tak berasa roti john malam ni tawar jadi roti john. Tak apa. Tak apalah. Itu nama mengaji. Kalau tak, kita rasa baik je kita, betul je kita, salah bini je kita. Rupa-rupanya punca daripada kita saya mana tahu hasad tu apa benda, dengki tu apa, mengumpat tu apa. Mana saya tahu. Awak tak pernah ajar pun. Ciri-ciri derhaka isteri, apa perbuatan isteri yang menjatuhkan dia derhaka, saya tak pernah tahu pun. Awak tak pernah ajar pun. Saya ingatkan tu biasa je. Padan muka kita. Jadi jangan bermudah-mudah nak menyalahkan baking sikit lah puak-puak ni bang. Tandas dia boleh tak? Pergi tandas. Sebelum ni tak pernah pergi tandas pun ngaji daripada awal sampai habis. Malam ni nak pergi tandas pula. Ngaji bakar-bakar ngaji. Sebab tu bawa bini kita ngaji. Shopping komplek kita boleh bawa, pantai boleh pergi bawa, Tom Yam boleh pergi bawa, heret dengan anak-anak semua. Kenapa tak boleh bawa ngaji? Macam mana kita nak jawab besok? Menyesal datang lagi. Tak kisah. Betul sungguh. Tak peduli kita dah dirikan rumah tangga 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, dah bercucu, tak peduli. Tanggungjawab tetap akan ditanya oleh Allah. Tanggungjawab akan ditanya. Perempuan kena tahu bab haid. Tapi suami dia lah. Kalau dia nak daga lagi, ibu bapa dia. Kalau dia dah berlaki, laki dia. Takkan nak suruh laki orang ajar bab haid bini kita pula. Kita lah nak berbini sangat. Aku terima nikahnya. Selfie begini, selfie begitu, lompat di sini, baling bunga macam-macam. Tahu tanggungjawab dia macam mana kan? Tahu tanggungjawab. Itu tak ngadap perangai dia lagi. Sikit-sikit nak ceraikan bini, sikit-sikit nak ceraikan bini. Dia jadi macam tu sebab kita tak bagi dia agama. Mana dia nak tahu adab? Mana dia nak tahu akhlak? Macam mana dia nak tahu baiki hati? Macam mana dia nak tahu baiki lidah? Tu nak baiki hati, baiki lidah, tu tasawuf pula. Dah ngajar belum bini kita ilmu tasawuf? Aduh. Nak teruskan ke dah? Wallahualam dah. Tak apa kita ketuk kepada kita sendiri. Biarlah, tak apalah, terimalah. Dah memang kita lemah, memang kita banyak salah. Cuma kita ni tak nak ngaku salah kita, selalu letakkan salah orang. Salah bini, salah bini, salah bini. Bini jahat, mulut bini begini. Kita tak didik dia. Kita tak didik dia. Belum terlambat lagi. Bini bila suami ajak mengaji pergi. Jangan buat macam-macam alasan. Suami ajak pergi Tom Yam, boleh kita pergi. Ajak pergi pasar malam, boleh kita pergi. Pasar malam boleh kita pergi. Laki ajak mengaji, wajib pergi. Tak pergi, derhaka. Bila derhaka, tak wajib bagi nafkah. Isteri derhaka tak wajib bagi nafkah hari tu. Tak wajib bagi dia makan. Tak wajib bagi dia makan hari tu. Sebab jatuh derhaka. Nanti ikut ni kelas tu, kitab ta'liq, kitab muhimmah tu, beli kitab muhimmah tu. Ngajinya supaya kita tahu tanggungjawab kita dah jalankan tanggungjawab ke belum, yang bini yang laki. Supaya kita dapat baiki cepat-cepat, bukan apa, baiki cepat-cepat. Baiki sama-sama, baiki cepat-cepat. Begitu. Itu tadi ilmu apa tadi? Tauhid untuk akidah dia dan kita, fiqh untuk syariat kita dan syariat dia.
Supaya kita tahu mandi wajib, dia pun tahu mandi wajib. Ibaratnya kita tahu cuci najis, dia pun tahu cuci najis. Dia tahu syarat rukun sembahyang, bacaan dalam solat, rukun solat, kita pun demikian. Pakaian macam mana? Tu dalam fiqh, ngaji fiqh. Benda yang sangkut paut dengan ibadat yang wajib belajar dalam fiqh tu. Bukan semua. Sebab fiqh tu luas. Yang berkenaan dengan diri kita. Yang berkenaan dengan diri kita, tu tanggungjawab isteri, tanggungjawab suami, tu dalam fiqh lah tu, dalam bab munakahat, dalam bab nikah kahwin, dalam bab situ. Dia akan sebut tanggungjawab bini, tanggungjawab laki. Kalau bini buat macam ni derhaka, kalau suami buat macam ni dayus, kalau buat macam ni suami zalim. Bila suami zalim, isteri ada hak minta cerai. Tadi ada soalan, Ustaz, kalau dah laki kita semayang pun tidak, nafkah zahir batin tak bagi, kita nak kena taat juga ke dengan dia? Letak emoji muka marah tu. Betul lah soalan tu. Jawapan dia, sejahat apa pun suami kamu, kamu kena taat kepada dia. Selagi suruhan dia tidak menyeranggar syari, kamu kena cakap baik-baik dengan dia. Sebab dia suami, dia tak jalankan, tak tunaikan nafkah itu, tu dosa dia dengan Allah, dan dia dosa dia dengan kamu. Jadi kamu ada hak. Kamu ada hak. Isteri, kamu ada hak bila suami melakukan kezaliman, tak bagi nafkah, selalu sumpah serana, menjatuhkan maruah kamu, kamu ada hak pergi jabatan agama. Maka suami kamu akan dipanggil, diberi kaunseling, diberi nasihat. Kalau tak berubah juga, nanti berulang lagi, ada berpindah kuasa yang menjatuhkan penceraian tu pada pihak mahkamah. Mahkamah yang akan memisahkan kalian. Jadi kita sendiri, kita tak nak mengaji, kita kena tipu lah dengan lelaki kita. Kita tak mengaji, kita kena tipu lah dengan lelaki kita. Mana? Jadi bila sama-sama mengaji, tahu dah tanggungjawab masing-masing. Aku buat macam ni, aku salah. Kalau kau buat macam tu, kau tetap salah, walaupun kau suami. Ngaji lah. Ini kita tak nak mengaji, cari duit je. Belum-belum nak kaya, nak mewah, nak megah je. Ni tentang ibadat kita tak ambil peduli. Macam mana kita bukan cerita sudah ke sini, sampai mati besok, lepas mati hidup balik, tu cerita tak sudah lepas daripada tu. Tasawuf kena mengaji supaya hati kita dan hati isteri kita tu tadi dalam keadaan bersih daripada sifat-sifat dan penyakit-penyakit yang menjadi sebab amal ibadat kita, amal ibadat bini kita ditolak, tidak diterima oleh Allah. Maka wajib ngaji tasawuf lah, supaya dia tahu ikhlas tu apa, riak tu apa, dengki tu apa, ngumpat tu apa, dan macam-macam lagi. Itu dalam tasawuf. Dah ngajar belum tasawuf? Dah Ustaz, kadang sambil-sambil pesan macam tu je. Itu kau ngaji, pesan-pesan macam tu je, setahun sekali macam tu. Kalau setahun sekali, rumah tangga dah 40 tahun, baru 40 kali tu. Selama 40 tahun, baru 40 kali kita bagi dia ingatan. Tak selamat kita ni. Jangan. Jangan kita biarkan diri kita macam ni. Besok dia congkir sehabis-habis, maut kita, tak jumpa syurga lah kita. Sungguh bukan cakap elok-elok ni. Jadi kena bertindak. Balik ni pakai elok-elok rumah ni. Pujuk ajak pergi tom yam ke. Betul ajak yang mulai besok kita pergi kelas mulai besok pergi ngaji lah. Tak pernah cuba, tak pernah ajak. Bila lagi? Benda baik, benda betul, apa nak malu? Patut malu tak jalankan tanggungjawab. Kalau bini laki tak nak mengajar kita, wajib kita cari ilmu sendiri. Suami tak nak ajar, padu ain, wajib kita cari ilmu sendiri. Pergi surau ke, pergi masjid ke, ngaji online ke, suami tak ada hak nak larang. Dia kata aku tak reda kau pergi ngaji padu ain, tak jadi apa. Jangan risau. Memang
Redha Allah tu duduk pada redha suami. Tapi kalau isteri nak menunaikan kewajipan, suami, kewajipan isteri terhadap Allah, suami larang, walaupun suami tak redha, tidak menjadi mudarat. Dia bukan isteri derhaka, dia suami yang derhaka kepada Allah kerana menghalang isterinya untuk menunaikan kewajipan kepada Allah. Jadi isteri boleh abaikan, dia tak bagi, boleh keluar pergi mengaji. Kalau kita pergi mengaji fardu ain dipukul contohnya, pergi ngadu jabatan agama. Itu dah ada sebab-sebab yang melayakkan kamu minta cerai dah. Dah ada kelayakan kamu sebagai isteri minta cerai kepada suami. Kerana apa? Kerana suami melarang beribadah kepada Allah. Ibadat yang wajib, yang sunat apa? Yang sunat kalau suami kata jangan, dia tak boleh buat. Ibadat yang sunat, isteri nak solat duha, nak baca Quran, suami kata jangan, tak boleh. Kalau dia buat juga, dia derhaka pada suami. Yang suami tak boleh larang ni ibadat yang wajib. Sembahyang qada, puasa qada, tutup aurat, kan wajib. Dia nak tutup aurat, suami tak bagi, dia boleh. Dia mana tak wajib taat. Sebab perintah suami tadi tu berlawanan dengan syariat. Jadi isteri kena ngaji. Kalau dia tak bagi, kita boleh mengaji. Suami kata aku tak redha kau mengaji agama, jangan risau, Allah redha kita. Allah tak redha dengan suami yang macam tu. Kalau suami yang dayus macam tu, bukan syurga tu duduk bawah tapak kaki dia dah. Aku tak redha kau semayang, aku tak redha kau tutup aurat, aku tak redha kau berhijrah, aku tak redha kau mengaji. Jangan risau, ada syurga untuk milik kamu. Sebab suami kamu tidak redha pada tempat yang tak sepatutnya. Habis. Keutamaan ilmu malam ni, tu ulangan lagi tu. Belum mula lagi kelas kita malam ni. Dan bermula kemuliaan ilmu. Barangkali ada yang tertinggal minggu lepas, jadi kita ulang sikit lah yang lain tu. Bermula kemuliaan ilmu. Tiada tersembunyi ia kemuliaan ilmu atas seorang jua pun. Kerana ialah ilmu tadi ditentukan dengan sifat manusia sahaja, tiada lainnya. Kerana bahawasanya sekalian sifat-sifat yang lain daripada ilmu itu bersekutu padanya oleh manusia dan sekalian binatang-binatang. Jadi yang membezakan kita dengan binatang ni lembu ngaji bekah. Lembu ada ngaji fardu ain. Berat kalau lembu ngaji fardu ain. Berdegit di lembu. Gimana? Mestilah kuliah malam ni kan, Muniyatul Musolli bab semayang. Berat kita. Jadi terbezanya kelakuan manusia dengan binatang. Mana? Kita manusia ni tak boleh dipisahkan dengan ilmu. Adapun binatang tak ada hubung kait dengan ilmu. Tapi ada sifat-sifat yang sama manusia dengan binatang tadi. Mana contohnya? Ada pada dia, ada pada kita. Iaitu mana? Seperti berani. Dalam diri kita ada sifat berani. Dalam diri binatang ada tak sifat berani? Ada. Yang rimau segahnya itu. Di sini dia ada berani, sifat berani. Jadi kalau setakat berani sama dengan binatang. Binatang pun berani. Jadi tak payah kita nak action lah kalau kita berani. Sebab binatang pun berani kan. Gagah, kuat. Kemudian apa? Murah dia, ada sifat kasih sayang. Binatang ada sifat kasih sayang tak? Ada, walaupun babi sekali pun. Babi ada tak sifat kasih sayang? Ada? Tengok, dia sekali beranak, berapa ekor anak dia? Babi 10. Semua dia jaga. Tak pernah lagi keluar surat khabar babi buang anak. Pernah dengar berita depan putusan Malaysia
seekor babi ditangkap kerana membuang ke 10 anaknya di dalam lubang jambat. Mana ada? Tapi yang buat tu manusia yang buat. Jadi binatang pun ada sifat kasih sayang. Kalau babi sekali dia ada sifat kasih sayang. Jadi itu dua-dua ada. Manusia pun ada sifat kasih sayang, binatang pun ada sifat kasih sayang juga. Dan lainnya banyak lagi lah. Cari makan. Haiwan cari makan tak? Dia cari makan. Lembu tu lembu dia cari makan. Burung dia cari makan. Pagi dia keluar, balikkan dia bawa balik makanan untuk anak-anak dia dalam sarang tu. Binatang. Manusia pun macam tu, keluar cari rezeki, balikkan bawa rezeki untuk anak-anak. Jadi sama. Yang lain daripada ilmu, ilmu ni yang membezakan di antara kita manusia dengan binatang. Binatang dia tak ada menuntut ilmu, tapi manusia menuntut ilmu. Kalau manusia tidak menuntut ilmu, tidak ada perbezaan dengan binatang. Betul tidak? Betul lah, takkan nak kata tak betul pula. Kena ya ke lah. Yang membezakan kita dengan binatang ilmu. Sebab yang lain tu semua ada. Dia ada pun kita ada. Dia berani, kita berani. Dia berbini, kita berbini. Dia beranak, kita beranak. Yang membezakan kita dengan haiwan, ilmu. Mereka tak menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu. Tiba-tiba kita tak menuntut ilmu. Jadi dah tidak ada benda yang membezakan di antara kita dengan binatang. Hina je lah. Sebab tu dalam Quran Allah ada sebut apa? Yang maksudnya firman Allah tu bal adallu. Maknanya terlebih hina daripada manusia itu ada kalanya terlebih rendah martabatnya daripada binatang. Na'udzubillah. Tengok Allah menghina hamba-hambanya yang membelakangkan perintah Allah. Lebih rendah darjatnya daripada binatang. Jadi kalau kita tidak mahu duduk setara dengan binatang tadi, kalau kita tak nak duduk satu level dengan binatang tadi, kena ada perubahan dalam diri kita. Yang membezakan di antara kehidupan kita dengan kehidupan binatang tadi, iaitu mana? Menuntut ilmu, solat. Itu tak membezakan lah tu. Ginilah mengaji tu kan. Ini nama mengaji. Kalau tak, kita tak tahu salah kita. Kalau tak, kita tak tahu silap kita. Kalau tidak, hati kita ni penuh dengan ujub, memuji diri sendiri. Puji diri kita baik, diri kita bagus, diri kita begini, diri kita begitu. Orang lain jahat, orang lain hina, orang lain begini. Sebab apa tu? Sebab kita tak nampak kecelaan diri kita. Jadi kita mengaji ni supaya Allah tunjukkan kecelaan diri kita. Macam mana kita nak cela orang lain, diri kita pun sama juga. Macam mana kita nak hina orang lain, diri kita pun hina juga. Macam mana kita nak merasakan kita mulia, padahal tidak ada pun kemuliaan pada diri kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dan dengan dialah ilmu tadi menzahir oleh Allah Ta'ala akan kelebihan Adam alaihi salatu wassalam atasnya sekalian malaikat-malaikatnya yang menyuruh ia akan mereka itu dengan sujud baginya. Bahkan dengan asbab ilmu itulah yang membezakan Nabi Allah Adam dengan para malaikat. Malaikat tak tahu nama benda-benda dalam alam, dalam dunia tu kan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi Allah Ta'ala mengajarkan ilmu tentang benda-benda dalam dunia. Nak masak macam mana, nak makan, apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. Allah beri ilmu kepada Nabi Allah Adam. Sedangkan malaikat tak tahu. Lepas tu Allah tanya, suruh malaikat sebutkan apa benda-benda. Malaikat kata tak tahu. Subhanaka la ilma lana. Aku tak ada ilmu ya Allah, aku tak tahu. Kemudian Nabi Allah Adam menceritakan satu. Nampak tak?
Nak menunjukkan kelebihan Adam tadi tu dengan asbab ilmu yang ada pada diri dia. Beza daripada malaikat tadi. Malaikat dia tak tahu, Allah tak bagi tahu. Atasnya malaikatnya dan menyuruh Allah akan mereka itu malaikat dengan sujud baginya, bagi Nabi Allah Adam. Allah Ta'ala memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Allah Adam. Apa maksud sujud di sini? Merendah diri. Bukan sujud macam solat, bukan sujud macam sembahyang. Mana boleh sujud seperti solat tu sesama makhluk. Maksud sujud di sini merendah diri kepada Nabi Allah Adam. Mengakui akur bahawasanya Adam itu kekasih Allah, Rasul utusan Allah. Dan hanya sungguhnya kemuliaan ilmu itu kerana jadi ia wasilah kepada takut daripada Allah Ta'ala. Nampak tak tu? Jadi ilmu tu tadi yang menjadi wasilah, makna yang menyampaikan hamba itu kepada sifat takwa kepada Allah. Baik suami, dia akan jadi takwa, takut kepada Allah dengan sebab ilmu. Isteri akan jadi takut kepada Allah asbab ilmu. Jadi kalau kita suami isteri tak nak menuntut ilmu, maka kita akan jadi suami yang tidak takut dengan Allah. Bila kita jadi suami yang tidak takut kepada Allah, kita akan tinggalkan tanggungjawab. Allah suruh hajar anak bini kita dengan agama, kita abaikan. Allah suruh kita jadi suami yang salat, kita abaikan. Allah suruh kita jadi suami yang mendidik anak-anak dengan agama, kita tak pedulikan. Allah suruh kita jadi suami yang mencari nafkah yang halal, kita tak pedulikan. Kita hentam semua. Yang riba, yang syubhah, yang haram, kita belasah semua. Sebab tak takut kepada Allah. Kita biarkan anak bini kita berseronok dengan dosa dan maksiat, takut nak tegur. Sebab apa? Kita tak takut dengan Allah. Kalau kita takut kepada Allah, yang mana kita ni nanti akan dipersoalkan oleh Allah di atas dosa dan maksiat yang dilakukan oleh anak bini kita, dah tentulah kita akan bertanggungjawab, jangan bertindak, memberi nasihat, memberi tunjuk ajar. Tapi kita sendiri pun tak takut kepada Allah. Macam mana kita nak menjalankan tanggungjawab yang Allah perintah ke atas anak isteri kita? Macam mana kita nak jadi seorang suami yang adil kepada isteri dan anak-anak kita kalau kita tak takut kepada Allah? Apa maksud adil? Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Walaupun bininya seorang. Dia cerita suami adil ni bukan poligami je. Bini seorang pun kena adil. Betul? Kita membiarkan isteri kita dan anak-anak kita bergaul bebas dengan siapa-siapa orang pun. Kita tak tegur, kita tak nasihat, kita tak pantau, kita tak kawal. Kita suami yang zalim walaupun bini kita seorang. Tidak meletakkan sesuatu kena pada tempat. Jadi jangan ingat cerita suami adil ni orang poligami dah, menyeluruh. Siapa je yang namanya suami, dia kenalah adil walaupun bininya seorang. Boleh faham Tapi kalau dah bini seorang tak boleh nak adil, kalau dua lagi ya. Bini seorang pun tak ajar agama, tambah bini nombor dua pun tak ajar agama juga, lagi berat. Ya, boleh jadi rumah kita boleh belikan, kereta kita boleh belikan, duit kita boleh beli, bagi, pakaian yang memang kita boleh bagi, tapi agama yang nombor satu pun kita biarkan tak mengajar dia agama. Yang nombor satu pun kita biarkan tak didik daripada lain, tambah lagi satu pula pun sama juga, lagi berat. Besok ada dua pula ni nanti yang akan berhujah atas diri. Anak pula, siap tu anak tak cerita lagi. Ya Karim. Jadi masuk dalam
kemampuan tadi. Bukan mampu dalam bentuk wang ringgit saja. Bukan mampu dalam bentuk memberi nafkah rohani jasmani saja, duniawi. Mampu memberi nafkah yang rohani juga. Nafkah rohani, ilmu lah. Ilmu. Nafkah rohani itu banyak salah kita. Umur dah pendek dah ni. Tanggungjawab rupa-rupanya banyak lagi belum buat. Mati semakin dekat. Kita bagi makan, bagi minum, bagi duit, bagi mewah. Ilmu kita tak bagi. Takut nak suruh bini kita pergi mengaji. Takut kita kena marah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana boleh takut? Kita suami ketua, kena suruh dia. Awak kena mengaji lah. Cakap lah elok-elok. Maksud marah-marah. Cakap elok-elok lah. Kita ni sampai bila kita nak macam ni sambil-sambil pergi jalan pantai-pantai tu, main baling-baling batu tepi sungai tu, sambil-sambil duduk tu sembang adik. Awak tahu tak apa benda yang saya nak cakap? Sebenarnya sejak belakang ni saya jadi takut lah kalau saya mati. Nanti saya takut saya tak boleh nak jawab dengan persoalan Allah. Awak sayang tak saya? Awak sayang saya sampai bila? Awak sayang saya di dunia juga ataupun awak sayang saya sampai akhirat? Awak nak tak kalau sekarang ni ada orang tangkap saya, orang simpahkan petrol kat saya, orang bakar saya hidup-hidup? Awak nak tak tengok saya macam tu? Dia kata tak nak lah, janganlah macam tu. Maksudnya awak lebih sanggup lah tengok saya nanti dibakar oleh Allah dengan api neraka disebabkan awak pandai-pandai lah kita karang. Pandai-pandai lah kita karang supaya dia terbuka minda ni. Dah kalau sekarang kita tak sanggup tengok bini lelaki kita kena bakar hidup-hidup, orang tangkap, orang cincang, orang bunuh, orang bakar, di hari kiamat lebih dahsyat azab daripada tu lagi, betul? Begitulah juga kita sebaliknya. Sekarang ni kita sanggup tak kalau ada orang tangkap anak bini kita bakar hidup-hidup? Sanggup tak kita? Ke kita seronok tepuk tangan beli kahwin lain? Tak sanggup dah. Begitulah kalau kita tak tunaikan tanggungjawab kepada dia. Begitulah nasib isteri dan anak-anak kita kalau kita tak didik dia dengan agama. Besok dia dibakar oleh Allah dalam api neraka asbab kita. Jadi kita ni diajar berkasih sayang dengan isteri dan anak-anak tadi, dengan suami. Sayang dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Jangan sayangkan dunia saja, dunia dan akhirat. Kita kena sayangkan isteri dan anak-anak kita di dunia, kena sayangkan juga dia di hari kiamat besok. Jangan anak dan isteri kita besok duduk di dalam azab, siksaan, kesusahan, kesulitan di sana. Kenapa kita bermati-matian cari nafkah, nak bagi di rumah selesa, makan yang selesa, pakaian yang selesa? Sebab kita kesian pada dia. Kita tak nak dia duduk dalam susah, betul? Tapi adakah sikap itu macam tu untuk dia kepada dia di dunia je? Di hari kiamat besok lantak dia orang macam tu. Kita suami yang macam tu. Jadi fikirkan. Sebab kita ni beriman, kita yakin selepas mati besok ada hidup yang hakiki, yang mana kesusahannya berlipat kali ganda dahsyat daripada susah di sini. Tapi kalau kesenangannya yang lebih dahsyat, hebatnya berbanding di sini. Jadi pakat-pakat suami isteri, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong. Suami bagi kerja sama isteri, bagi kerja sama dengan suami untuk nak dekatkan diri dengan Allah. Barulah nanti kedua-duanya til jannah, barulah dua-duanya ke syurga. Kita kata nak masuk syurga sama-sama. Jadi kena jalanlah jalan syurga sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan hanya sesungguhnya kemuliaan ilmu itu kerana ia jadi wasilah takut kepada Allah Ta'ala yang istihqaq, makna yang melayakkan ataupun kelayakan dengan dia akan karamah, mendapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala dan bahagia yang berkekalan selama-lamanya. Makna siapa yang takut kepada Allah, sama ada suami, isteri,
Walaupun ataupun dia orang hujab, dia takut kepada Allah, akan dapatlah kemuliaan di sisi Allah nanti selama-lamanya. Seperti barang yang dikatakan bagi Muhammad ibnu Al-Hasan bin Abdullah akan suatu syair, belajar olehmu kerana bahawanya ilmu itu perhiasan bagi empunyanya. Ilmu ni perhiasan bagi orang yang tak ada perhiasan. Kita tak ada gantai, kita tak ada cincin, kita tak ada gelang, kita tak ada baju mahal, kita tak ada rumah yang hebat-hebat, tapi ilmu itulah yang menjadi perhiasan orang yang tidak ada perhiasan. Kita pakai miskin, kita orang sederhana, kita tak boleh beli gelang macam orang lain, kita tak boleh beli pakaian mahal-mahal, kasut mahal-mahal, kereta mahal-mahal macam orang lain. Cukup dengan adanya ilmu, itulah perhiasan yang sebenar-benar. Itulah perhiasan yang sebenar-benar. Dan kelebihan dan tanda bagi sekalian sifat kepujian. Mana bila ilmu tu ada pada seseorang, itulah tanda-tanda menunjukkan dia orang yang ada kelebihan di sisi Allah. Kalau dia isteri, isteri yang ada kelebihan di sisi Allah. Kalau dia suami, suami yang ada kelebihan di sisi Allah. Kalau anak-anak, anak-anak yang ada kelebihan di sisi Allah, yang ada kemuliaan di sisi Allah, yang ada kepujian di sisi Allah. Jadi olehmu menuntuti faedah tiap-tiap hari akan bertambahnya. Mana setiap hari kamu akan peroleh asbab ilmu tadi akan bertambah kebaikan, tambah kebajikan. Daripada ilmu dan berenang olehmu di dalam laut segala faedahnya, maknanya mewah dengan faedahnya asbab ilmu tadi. Tuntut olehmu akan fiqh kerana fiqh terlebih afdal yang memimpinnya. Cara nak beribadat, cara nak melaksanakan kewajipan tu. Allah perintahkan kita semayang, macam mana semayang? Ngaji fiqh. Nanti dalam fiqh akan ceritakan solat begini kena buat. Jangan buat begitu. Puasa macam mana? Begini begitu. Nak jadi lelaki macam mana? Begini. Nak jadi bini begitu. Itu dalam fiqh. Ngaji fiqh. Kalau nak berniaga macam mana? Begini. Semua ada dalam fiqh saja. Kepada kebajikan dan takutkan Allah Ta'ala dan terlebih betul yang betulnya ialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan petunjuknya, ialah kota yang menyangkakan daripada sekalian kesusahannya. Kerana seorang yang alim pada fiqh dan waraknya terlebih susah atas syaitan daripada 1000 abidnya. Mana orang kita manusia hamba Allah ni, kalau dia ada ilmu, dia alim fiqh, dia alim tauhid, dia alim tasawuf, terlebih payah untuk syaitan nafsu menyesatkan dia. 1000 syaitan nak datang serang dia, belum tentu dikalah lagi. Sebab dalam dirinya ada ilmu. Tapi orang yang tidak ada ilmu tapi banyak ibadat, ilmu tak ada, tak belajar ilmu tapi pulut ibadat pagi petang siang malam, ini terlebih mudah untuk syaitan menyesatkan dia. Sangat. 1000 orang abid. 1000 abid. Tahu abid? Abid ni orang kaki ibadat. Mudah dia kaki ibadat, pantang lepa je, tak boleh duduk berehat, nak beribadat je. Itu abid. Tapi sayangnya dia beribadat tanpa ilmu. Ada 1000 abid ni, terlebih mudah untuk syaitan menyesatkan dia. Sebab apa? Tanpa ilmu. Dia beribadat tanpa ilmu. Tapi seorang ni, orang alim, sukar syaitan nak menyesatkan dia. Walaupun dia seorang, payah syaitan nak sesatkan dia. Sebab dia ada pengetahuan, dia tahu selok belok ibadat, apa yang sah, apa yang batal, apa yang haram, apa yang halal, apa yang menyesatkan akidah. Dia tahu, dia dah belajar. Jadi terlebih sukar untuk syaitan menyesatkan dia. Habis, wallahu a'lam. Satu minta lagi. Boleh? Boleh. Cerita peranjat ni dengar satu kita lagi. Sekejap 15 minit lepas tu kita berhenti. Angsa dah datang ni, tanda-tanda nak suruh berhenti kan. Biasa dia datang kan waktu dah sudah. Okey, satu minit lagi. Minhajul Hamidin Rumah maksud apa? 15, 16, 11, 17. Masya Allah.
Mana satu? 17 lah. 17. Ya. Ya tu. Kita tak tahu orang. Terus. Dan berkata dia. Oh, Maka berkata dia. 15 eh? 10. 10. Bumi 17. Ha? 10. Peregan? Tak berapa? Ha? 10. 10. 10. Peregan? Dan bahawasanya ia melazimkan dia dengan syukurnya. Situ betul tak? Yang 17 lah. Dia 17 ni. Apa ayat dia? Ayat dia. Maka berkata dia, betapa aku berhadap. Bawah sekali tu. Peringkat bawah. Peringkat bawah. Kitab saya muka surat 10. Edisi baru berapa? 17. Edisi baru 17, edisi saya ni 10. Ustaznya lagi lama tak payah tanya. Dia lagi bawah lagi. 6. Dia kitab tu. Kitab tu. Tapi dia menderi kitab dia tu. Tuan ni menderi kitab dia tu. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Maka berkata ia hamba yang dah menuntut ilmu tadi. Bila hamba tu dah belajar, dah mengaji fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya. Ni pendek cerita ni. Itu dah panjang lebar dah belakang tu. Maka berkata ia, betapa aku berhadap atas ibadat. Macam mana aku nak mengabdikan diri kepada Allah. Bila dia dah belajar, dia dah tahu, dia dah faham. Bila dah ada ilmu, dia tahulah. Dia akan tahu mana salah, mana silap diri dia, mana dosa-dosa dia. Nampaklah? Boleh tak kita nak jumpa dosa dan maksiat kita kalau kita tak ada ilmu? Cuba jawab. Tak boleh. Kita takkan boleh kesan dosa kita kalau kita tak ada ilmu. Yang menyedarkan kita bahawasanya sesuatu itu dosa bila kita ada ilmu. Oh, tinggi suara dengan mak ayah ni derhaka rupanya. Dia dah ada ilmu. Sebelum dia belajar, dia ingatkan tengking-tengking mak ayah ni tak ada masalah, bukan dosa. Tapi bila dia belajar, bila dia mendengar, oh, di antara ciri-ciri sifat-sifat anak derhaka meninggikan suara dengan ibu bapa. Baru dia tahu. Sebab dia dah ada ilmu. Dia dah ada ilmu, baru dia tahu. Oh, dosa punya. Dosa besar lah tu. Kalau tak belajar, kita ingat tak ada masalah. Tinggi suara je pun bukan pukul pun. Celik-celik je mata je, cekak-cekak pinggang je pun. Itu sifat anak dia. Tengok, melihat ibu bapa dengan ekor mata. Sifat anak derhaka. Melihat ibu bapa dengan ekor mata, makna jering. Ada ulama kata dengan dia menjeling ibu bapa, derhaka. Jeling mak ayah, maknanya dia tak pandang dengan pandangan yang rendah. Jeling mak ayah ni, derhaka dia tu, derhaka. Tu tak cerita tinggi suara ni. Na'udzubillah. Atau penting ilmu. Penting ilmu. Jadi betapa aku berhadap atas ibadat dan aku orang yang mengekalkan atas maksiat. Jadi timbul kesedaran pada diri dia setelah dia melalui bukit ilmu, gunung ilmu tadi. Dia dah tahu macam-macam. Jadi macam mana aku nak berjalan kepada jalan ibadat ni? Jalan ibadat ni jalan yang bersih. Jalan ibadat ni jalan yang lurus. Jalan ibadat ni jalan yang suci. Macam mana aku nak berjalan kepada ibadat ni dalam keadaan diri aku masih lagi banyak dosa dan maksiat? Mana diri aku ni kotor. Aku ni banyak dosa, banyak maksiat. Bila dia belajar tadi, dia nampak segala dosa-dosanya yang zahir, dia nampak segala dosa-dosanya yang batin. Jadi timbul pertanyaan di dalam dirinya, macam mana aku nak beribadat kepada Allah dalam keadaan aku ni mengekalkan. Macam mana aku nak berjalan di tempat yang bersih ni dalam keadaan aku masih kotor lah? Nanti akan
Kalau kita kan ada kapet bersih, kapet putih bersih. Kalau kita pakai kasut kotor, kan mengotorkan. Boleh tak nak berjalan atas tu? Boleh tak? Kasut kita kotor dengan tahi, dengan air lokang, jalan atas kapet putih, boleh tak jalan? Boleh jalan, tapi akan mengotorkan. Faham tak? Maksudnya, boleh tak kita nak mengabdikan diri kepada Allah dalam keadaan kita buat dosa maksiat? Boleh tak? Boleh. Macam yang kita sedang buat lah. Betul tak? Macam yang kita sedang buat ni, time mengumpat, time mengaji. Time semayang, time zakat, kita zakat. Time berdengki. Time berdendam, kita berdendam. Ni yang maksudnya tadi, mengotorkan perjalanan ibadat ni. Sambil-sambil beribadat, sambil-sambil mengotorkan perjalanan ibadat tu dengan dosa dan maksiat ni. Jadi katanya, hamba yang dah ada ilmu tadi, macam mana aku nak mengabdikan diri kepada Allah dalam keadaan aku masih mengekalkan maksiat? Maknanya tak patut ni, ni tak kena ni. Maknanya nak berjalan kepada Allah dengan jalan yang macam ni, cara macam ni, tak kena. Ni tak kena ni. Tak sesuai maksudnya. Tak sesuai. Lagi berlumur-lumur dengan dia dengan maksiat. Maksiat tangan, ambil benda haram. Maksiat tangan, pukul orang dengan tidak sebenar. Maksiat mata, tengok benda haram. Maksiat telinga, suka dengar aib orang, suka dengar umpatan, pantang orang mengumpat, kita tadah telinga dengar. Dosa lidah lagi, suka cerita aib orang, mengadu domba, melaga-lagakan orang. Perut kita dosa juga, masuk benda syubhat, benda haram. Dosa kemaluan, berzina, berliwat, beristimna. Dosa kaki, melangkah ke tempat maksiat ataupun melangkah ke satu tempat dengan niat maksiat. Jadi banyak dosa. Zuhir. Dosa hati lain pula. Dendam, sangka jahat, riya, ujub, takabur, cintakan dunia, bencikan akhirat, takutkan mati. Itu semua sifat-sifat tercela tu. Berasa panjang umur, berasa lambat mati. Itu semua sifat-sifat kotor lah. Mana yang tak sepatutnya ada pada diri orang yang sedang berjalan kepada jalan ibadah. Tak pada, mana kotor. Ini benda yang hadir dalam diri hamba tadi. Jangan lupa asal cerita kita jangan lupa asal cerita daripada hamba ni duduk dalam dosa maksiat, tiba-tiba timbul dalam hatinya kesedaran. Sampailah ke hari ni cerita. Nak tahu cerita asal, beli kitab ni, baca sendiri daripada awal. Tengok rakaman pun ada, kawan kita rakam, boleh tengok balik daripada awal. Asal cerita. Jadi berlumur-lumur dengan dia, maka wajiblah pertama-tama atasku bahawa aku taubat kepadanya. Baru timbul dalam hatinya nak mensucikan diri dia, nak membersihkan dirinya daripada dosa-dosa dan maksiat yang dia dah buat tadi. Dengan cara apa tu? Kenapa nak kena bersihkan diri dengan taubat tadi? Supaya diampuni bagiku dosaku, supaya Allah mengampunkan dosaku yang dulu-dulu, supaya Allah membersihkan aku daripada dosa-dosa yang aku dah buat sebelum ni. Dalam waktu aku leka, dalam waktu aku lupa dulu, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosaku. Jadi perlu kepada aku ni bertaubat. Tak dapat tidak, aku mesti bertaubat supaya Allah ampunkan dosaku dan dilepaskan aku daripada tawannya, dan supaya Allah membebaskan kita daripada tawanan dosa. Tahu tak tawanan dosa ni apa? Dosa ni diibarat seperti penjara yang akan memenjarakan diri kita daripada keluar untuk beribadat. Faham tak? Jadi selagi makin banyak dosa, kita makin dibelenggu dengan tawanan, dan jadi tawanan dosa. Kita tak boleh nak buat ibadat. Tak boleh nak beribadat, susah nak beribadat, berat nak beribadat. Padahal dekat tangan kita tak ada pun gantai, tangan kita tak ada belenggu pun, kaki kita tak ada belenggu pun, tapi beratnya nak mendirikan solat, beratnya nak menunaikan kewajipan tu. Jadi seolah-olah macam duduk dalam penjara. Itulah dosa sebenarnya. Dosa tu yang mengikat kita. Kata ulama, kalau kita ni tak boleh solat berjamaah,
Di antara sebabnya kerana dosa kita. Kerana dosa. Dosa ni yang akan menambat kita untuk beribadat. Jadi perlukan kepada taubat tadi untuk memutuskan belenggu-belenggu, ikatan-ikatan dosa tadi yang boleh mengeluarkan kita, membebaskan kita supaya kita boleh beribadat. Sebab tu katanya hamba yang dah ada ilmu tadi, mana tak dapat tidak, aku mesti kena bertaubat kepada Allah. Yang pertama, supaya Allah ampunkan dosa-dosa aku. Yang kedua, supaya aku dibebaskan daripada menjadi tawanan dosa tadi, dan menyucikan daku daripada segala yang luatnya, supaya aku disuci daripada kotor-kotor, najis-najis dosa. Maka ketika itu patut bagi khidmat. Maksud, selepas daripada aku dah bertaubat, dah bersih, suci zahir dan batin aku daripada dosa-dosa dengan sebab taubat tadi, barulah patut bagi khidmat kepada Allah, baru melayakkan diri aku nak mengabdikan diri kepada Allah dalam keadaan aku dah bersih. Oh dah, kalau macam tu kita yang kotor ni tak payah beribadat kan? Maknanya kita yang kotor dengan dosa maksiat ni tak boleh beribadat kan? Maksud begitu? Bukan. Sekotor apa pun mesti beribadat kepada Allah. Kewajipan kita membersihkan diri daripada dosa tadi supaya melayakkan kita menjadi orang yang betul-betul berkhidmat dengan Allah sesuai maksudnya. Orang yang nak beribadat ni yang sepatutnya bersih. Tiba-tiba kita beribadat tapi kotor. Bukan suruh berhenti ibadat, cuci supaya bersih. Dan menyucikan daku daripada segala yang luatnya. Maka ketika itu patut bagi khidmat. Bila dia dah bertaubat, taubat pula taubat nasuha. Nanti akan jumpa bab taubat akan datang ni. Depan ni bab taubat, insya-Allah. Apa tu taubat? Yang boleh menyucikan hamba daripada dosa dia dulu-dulu. Macam-macam dosa yang kita buat dulu-dulu tu, nak sucikan macam mana? Taubat. Taubat yang macam mana? Ramai lagi orang keliru di antara taubat dan solat sunat taubat ni. Mereka menganggapkan taubat itu sembahyang sunat taubat. Sembahyang sunat, nama pun sembahyang sunat. Taubat ni bukan sunat, taubat ni wajib. Sembahyang sunat taubat tu hukumnya yang berdosanya kalau tidak bertaubat. Kerana bertaubat itu wajib. Sembahyang sunat taubat hukumnya sunat. Bertaubat hukumnya wajib. Bertaubat itu amalan hati, bukan anggota rukuk sujud, bukan. Nanti sampai bab taubat tu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah ngaji, nanti jumpa lah. Sebab tu kalau ponteng-ponteng nanti tak jumpa. Muka surat 1 ada, hilang. Muka surat 20 datang balik. Lepas tu hilang. Muka surat 40 sampai balik. Rugi lah. Ngaji lah sungguh-sungguh. Istiqamah, insya-Allah. InsyaAllah kena display maksudnya. InsyaAllah tidak mustahil tak mustahil. Istiqamah. Sebab rugi lah kalau benda-benda penting kita tertinggal. Nanti dah terlepas, nak undur tak tahu bila lagi. Ini pun tahap kitab khatam dulu ke, kita khatam dulu. Jadi azam nak istiqamah. Azam tak nak monteng, kecuali ada hal yang tak boleh elakkan. Kena azam macam tu, insya-Allah. Jangan kata sambil-sambil datang. Ni kalau sambil-sambil tak ada harapan. Kalau jadi sambil-sambil tak ada harapan. Kena azam, pacak buat jadual. Sekian malam tak ada orang boleh ganggu aku. Ini masa aku nak belajar. Nak jumpa aku lepas daripada tu, ataupun sebelum daripada tu. Ni waktu tak boleh kacau. Kena buat macam tu baru boleh. InsyaAllah perbaiki. Rugi kalau kita tinggal belajar ni. Allah Akbar, rugi sangat-sangat. Bila Allah dah bagi kita, pegang baik-baik, jaga baik-baik. Sebab besok kalau Allah dah tarik, belum tentu dapat jadi orang belajar ni. Belum tentu. Jadi sementara Allah bagi, jaga. Kena takut, ya Allah, aku takut hilang nikmat belajar agama. Kena ada dalam hati macam tu.
Ya Allah, aku takut hilang nikmat belajar agama ni. Tolonglah jaga ya Allah. Aku takut. Sebab hari ini aku boleh mengajar, aku boleh mengaji sebab anugerah Kau, rahmat Kau ya Allah. Tak mustahil Kau boleh ambil balik. Jadi kita kena takut. Benda berharga takut tak hilang. Kalau orang cerdik, hilang tak? Takut tak hilang? Benda berharga. Ilmu lebih, majlis ilmu lebih berharga lagi segala-galanya. Jadi kena takut hilang. Ya Allah, takut seandainya Kau tarik balik nikmat belajar ilmu agama. Tolonglah, kekalkan ya Allah. Macam tu. Minta pada Allah sungguh-sungguh. InsyaAllah. Maka wajib pertama-tama atasku bahawa aku taubat kepada supaya diampun dosaku. Jadi bila sebut taubat, dia ada syarat, ada rukun nanti sampai. Bab taubat dengan Allah macam mana, dosa dengan Allah macam mana, dosa buat benda haram macam mana, dosa tinggalkan kewajipan macam mana nak taubat, dosa berkait dengan manusia macam mana nak taubat. Macam-macam. Dia ada syarat-syarat dia. Dia ada syarat-syarat dia. Belajar bab taubat. Azam dalam hati, azam dalam hati aku nak belajar. Takut-takut kau malam ni kan kita mati. Takut-takut kau malam ni kan kita mati. InsyaAllah orang yang azam nak mengaji sungguh-sungguh, walaupun belum sampai batu, InsyaAllah kalau dia mati, dosanya diampun oleh Allah. Sebab Allah tahu dia sedang bersungguh nak mengaji. Hamba tu kena azam mengaji ni. Tak boleh kata main sambil-sambil. Kalau sambil-sambil Allah tahu kita tak bersungguh. Kena buktikan kesungguhan tu kepada Allah. Ya Allah, aku nak ngaji, aku tak nak ponteng, aku nak ngaji sungguh-sungguh. Banyak benda yang penting aku nak belajar ya Allah. Bila azam dia macam tu, dia dah mula usaha. Andai kata malam ni, contoh, malam ni lah kali pertama baru dia datang belajar. Sebelum ni tak pernah. Ni lah malam pertama kali dia duduk dalam majlis ilmu. Dan dia azam macam tu. Tiba-tiba malam kan mati di dalam tidur dia. Husnul khotimah dia. Mati syahid. Allah ampunkan dosa-dosa dia semua. Nampaklah tu. Jadi rugi sangat kalau kita tak nak ambil keluar. Rugi kalau kita tangguh-tangguh. Jangan risau, tak jadi miskin. Rezeki kita selama ni Allah yang bagi. Rezeki anak bini kita selama ni Allah yang tanggung, bukan kita. Jadi jangan risau dengan sebab kita mengaji ni jadi miskin, kurang pendapatan. Dah, selama ni Allah yang bagi. Jangan risau. Nanti Allah lagi tambah keberkatan insya-Allah. Maka wajib pertama-tama atas bahawa aku taubat kepadanya supaya diampunkan dosaku dan dilepaskan aku daripada tawanannya dosa dan mencucikan aku daripada segala luatnya. Maka ketika itu patutlah bagi aku berkhidmat dan hampir bagi hamparan dampingnya mana barulah layak nak mendekatkan diri dengan Allah yang Maha Suci. Apa maksud mendekatkan diri kepada Allah? Mendekatkan diri itu dengan mana? Mendekatkan diri dengan Allah dengan makna beribadat. Itu maksud. Orang yang beribadat itulah dia sedang dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan kasih sayang Allah, dekat dengan keampunan Allah, dekat dengan keridhaan Allah. Bukan maksud dekat jarak. Bukan. Dekat dengan rahmat Allah. Itu maksud dekat. Dan bahawasanya ia melazimkan dia dengan syukurnya. Maka dan berhadap di sini aqabatu taubat. Jadi sekarang ni nanti lepas daripada aqabah ilmu hari tu dah cerita dah kan. Aqabah ilmu dia akan bertemu dengan aqabah taubat pula. Dia akan nak kena daki bukit yang namanya bukit taubat pula. Bukit ilmu. Bukit ilmu satu yang pertama. Nanti dia kena daki bukit taubat pula. InsyaAllah nanti sampai bab dia. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya, diberi kesihatan, keafiatan yang baik untuk kita beribadat, tunaikan tanggungjawab yang Allah pikulkan sebagai suami, sebagai isteri, sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Kita banyak dosa kita. Dosa zahir, dosa batin, dosa anggota, dosa hati. Terlalu banyak dosa kita. Jadi sudah-sudahlah hebohkan dosa orang. Mari kita cari dosa kita sendiri, baiki, bersihkan. Azam dalam hati nak mengaji. Ya Allah, aku nak mengaji. Tolong aku, bimbing aku, bagi kekuatan pada aku nak mengaji. Ya Allah, selamatkan aku daripada tipu daya dunia. Doa, Ya Allah, gerakkan, bagi kekuatan pada aku dan anak bini
doa pada Allah. Ingat, kita hanya mampu memberi nasihat, yang boleh mengubah hamba-Nya itu hanya Allah. Kita tugas kita ingat, ajar, ingatkan, ajar, ingatkan, ajar. Itu je. Ada pun yang memberi kesan, isteri kita berubah atau suami kita berubah, itu bukan kerja kita, itu bukan urusan kita. Kita tak ada kuasa nak ubah suami kita jadi baik, kita tak ada kuasa nak ubah isteri kita jadi baik. Yang hanya berkuasa mengubahnya Allah. Tapi kita kena usaha. Jangan jadi orang yang semata-mata berserah kepada Allah tanpa usaha. Jangan. Jadi mudah-mudahan Allah bimbing kita. Yang banyak dosa, banyak maksiat ni, dah lah umur pendek, dosanya banyak, ilmunya tak ada. Jadi mudah-mudahan Allah sentiasa mengampunkan kita, membimbing kita, tidak melupakan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memandang kita, anak isteri kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, semuanya muslimin muslimat dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di akhir zaman ni daripada fitnah akhir zaman, yang kita tak kuasa nak menyelamatkan diri melainkan dengan bimbingan dan jagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita penuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita ganjaran syahid sebagai penuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita sebagai penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua dirizkikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, yang berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita suami yang bertakwa, suami yang bertanggungjawab, suami yang penuh kasih sayang pada anak isteri, dan jadikan yang isteri, mudah-mudahan dijadikan isteri yang taat kepada suami kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah cukuplah sekadar itu. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa ata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qudul wa thawdaka wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih semua yang hadir, yang bantu tap-tap screen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Saling mendoakan. Jangan lupa saling mendoakan, insya-Allah. Doakan saya, doakan anak isteri saya, doakan ahli keluarga saya semuanya, ibu bapa saya. Sama-sama kasih sahabat yang baru kenal, yang baru jumpa live ni, terima kasih. Yang baru follow, terima kasih. Mudah-mudahan ada berkah perkenalan kita, persahabatan kita di media ni, mudah-mudahan jadi asbab kita dapat saling ta'awanu, tolong menolong untuk dekatkan diri kepada Allah, tolong menolong untuk baiki diri kita masing-masing. Saya mengajar, saya baca kitab bukan bererti saya baik, bukan bererti saya soleh, saya banyak dosa, banyak maksiat. Cuma Allah Ta'ala tutup keaiban dosa-dosa saya. Ini mudah-mudahan dapat kita sama-sama ta'awanu, tolong menolong, mengingatkan, tegur menegur dengan niat yang baik, agar kita semua nanti Allah selamatkan kita di hari kiamat besok, selamat di hari kiamat bersama dengan anak isteri kita. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan sekadar di dunia, mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita kembali nanti di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan selamat, insya-Allah. Sama-sama, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak sahabat. Jumpa lagi besok hari Selasa saya tak ada kelas. Tapi tengoklah, kalau saya ada ke lapangan, rasa macam nak buat kelas tambahan besok. Kalau ataupun rasa macam nak pergi mancing pun ada juga besok. Dah lama tak pergi mancing. Mana ada mancing, Maman? Saya baru nak pergi mancing balik. Lama dah saya tak mancing. Kawan-kawan ni dah tunjuk ikan, ikan siakap, ikan jenahah, ikan kerapu ditunjuknya kat kita. Mana kita boleh tahan? Tapi itulah, ni air dah 3 hari dah menyorong ni.
Awal Ustaz ada kisah Ustaz. Ha? Awal Ustaz, Epul. Epul? Dia kayak. Oh, dia main kayak Epul Baru besar. Saipul Tempat kerja sama? Oh, Saipul. Saya post Ustaz punya pengajian tu. Ada kita salam Ustaz. Oh, Waalaikumsalam. Ya, lama dah tak jumpa dia. Dia pandai mancing, Dia lama tak jumpa Ustaz. Dia pandai mancing. Saya ajak atas sini. Saiful Mihad. Ni ada kawan kita Pewindu Setia ni. Pewindu Setia siapa ke? Dia dalam juga. Boleh jadi kot. Tapi ni namanya Pewindu. Pewindu tak tahu, Pewindu Setia. Nama dia apa? Nama TikTok dia. Saiful. Saiful. Terima kasih kepada rezeki selalu. Air sini malam dia akan pulang skater lah. Kalau dia follow Terima kasih doakan saya. InsyaAllah apa juadah kita ni, murid kita ni. Apa murid kita? Murtabak Roti jala. Kawan-kawan yang dekat sini, area Melaka ni, Ceng ke, Malim ke, Perhubung ke, Sungai Udang ke, boleh datang sini lah, join kelas kita insyaAllah. Tu siapa tu balik? Siapa yang balik tu? Dekat mana? Ha? Dua Alur Gajah. Dia selalu datang? Siapa dah Azim? Bukan. Bukan lah. Bukan motor besar sikit tu. Bukan. Balik awal. Takut terbalik. Takut terbalik awal. Dah sekolah tu. Alur Gajah, Roti Jala. Malam ni tak tahulah apa menu roti canai. Jala. Ha? Jala pun ada, canai pun ada. Payah di sungai ke. Jala pun ada sahabat. Nak lapor diri ya. Boleh. Baik. Tafadhalu. Sedap mana jauh ni kalau dah sampai lipat bumi. Lipat. InsyaAllah sahabat selamat rehat semua. Lewat dah ni. Selamat malam. Selamat malam. Tidurlah. Berehatlah dalam rahmat Allah, berehatlah dalam jagaan Allah, berehatlah dalam keredaan Allah. Mudah-mudahan Allah rezekikan bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi orang-orang soleh. Jangan lupa doakan saya insya-Allah. Ustaz terangkan ringkas ilmu tu apa maksudnya, makhluk ke apa? Ilmu tu makhluk lah. Apa-apa saja yang Allah ciptakan itu namanya makhluk. Ilmu pengetahuan ni makhluk. Yang ilmu yang tidak makhluknya ilmu yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang ada pada zat Allah. Minta nanti Ustaz bagi pusing-pusing. Sama-sama saya pun baru balik kerja. Baru balik kerja. Bye. Alhamdulillah. Okey, jumpa lagi. Saya nak makan. Nak makan sikit. Rasa macam lapar lah pula. Seraya, terima kasih Ustaz. Hari tu saya mimpi Ustaz buat kalam Allah. Bukan lain tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzaban nar. Bismillah wa ala barakatillah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa samil wa sallallahu alaihi wasallam. Okey. Selamat rehat. Besok ada tugas lagi macam-macam ni semua. Okey, minta maaf banyak-banyak. Nanti jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ada bagi gift, kongsi-kongsi rezeki, yang tak bagi gift, semua tidak terkecuali. Doa tadi untuk semua tidak terkecuali, saya tak pilih bulu semua doa tu untuk semua sahabat ni. Semua doakan saya lah. Saya ni banyak masalah hati saya. Doakan saya lah. Mudah-mudahan saya tidak menjadi lampu suluh. Doakan saya supaya saya tak jadi lampu suluh. Duk mengajar cerita tentang ilmu tapi saya sendiri duduk dalam gelap kejahilan, kebodohan, tak beramal. Doakan saya insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa, jumpa lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Mancing okeylah tu. Insya-Allah.